Pada abad yang ke-16, bahasa Melayu merupakan lingua franca. Di serata dunia ada 26 buah negara termasuk Amerika Syarikat yang menganggotai MABAM. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak akan Melayu hilang di dunia dan tidak akan bahasa itu sendiri hilang di dunia. Pepatah mengatakan bahasa itu jiwa bangsa. Jika mahu melihat kesenian dan kehalusan sesuatu bangsa itu, lihatlah bahasa mereka. Suatu waktu dahulu, di bumi bertuah ini, bahasa yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan bahasa utama. Tengok ni. Kedai Mak kedai Kuala Perlis semua jual dalam murah sama saja. Bahasa ini dipanggil bahasa Melayu, sempena nama penuturnya yang merupakan bangsa asal di sini. Bahasa ini diwarisi, dipertuturkan dan menjadi perantara oleh pelbagai bangsa yang menjejakkan kaki di sini. Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang cukup gemilang. Pada abad yang ke-16, bahasa Melayu merupakan lingua franca, bukan saja di Nusantara ini, tetapi boleh dikatakan di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu adalah bahasa diplomatik, bahasa agama, dan bahasa Melayu juga pada zaman dahulu adalah bahasa kesarjanaan. Maksudnya digunakan sebagai bahasa tinggi untuk menghasilkan karya-karya yang besar. Dan kita tahu pada hari ini bahasa Melayu adalah bahasa negara dan berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai bahasa rasmi. Dan sebagai bahasa negara, kedudukan itu dimaktubkan dalam perundangan negara. Peralihan zaman menyaksikan bahasa yang indah ini dihimpit cabaran, ledakan teknologi dunia tanpa sempadan dan gaya hidup generasi baharu Malaysia menjadikan bahasa kelima terbesar di dunia ini tercemar. Tercemar keasliannya dek pengaruh bahasa luar, tergugat kewibawaan dek sikap tidak peduli bangsanya. Kita masih mendapati ada rakyat kita dari kelompok bukan Melayu ini yang tidak mengetahui bahasa Melayu ini. Isu ini perlu diatasi, sesuatu perlu dilakukan. Jika tidak, bahasa seindah ini akan hilang kewibawaannya. Cabaran ini disambut oleh Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia atau PADU dengan kerjasama oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu atau IPGKBM. Satu perancangan rapi disusun bagi menjulang semula imej bahasa Melayu. Inisiatif 108 iaitu Inisiatif Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Harus kita ingat bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu secara amnya, pelbagai pihak harus memainkan peranan dan langkah bijak mereka untuk menyokong ke arah pemartabatan bahasa Melayu itu sendiri, seperti yang termaktub dalam Akta 152 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mengambil contoh dari Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), kerangka standard bahasa Melayu atau KSBM merupakan satu usaha untuk menentukan pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penuturnya. Perkara ini dipandang serius oleh IPGKBM memandangkan sehingga ke hari ini tiada satu piawaian yang dibina khusus bagi tujuan ini. Contohnya kita ada di seluruh dunia kita ada 19 institusi pengajian tinggi yang di luar negara yang menganjurkan program bahasa Melayu. Di serata dunia ada 26 buah negara termasuk Amerika Syarikat yang menganggotai MABAM, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu.
ada 26 negara. Jadi bagaimana kita nak menyetarakan penggunaan bahasa Melayu di 100 tempat ini kalau tidak dengan menggunakan kerangka standard bahasa Melayu. Melalui kerangka standard bahasa Melayu, 6 peringkat dirangka bagi mengenal pasti tahap penutur bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Baik, kerangka standard bahasa Melayu ini sendiri ialah satu dokumen yang kita akan guna pakai untuk kita melihat tahap pemerolehan dan penguasaan dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu, terdapat 5 ciri penutur, iaitu ciri penutur orang awam, ciri penutur warga asing, ciri penutur bidang pendidikan, ciri penutur profesional dan ciri penutur malim bahasa. Maknanya kerangka standard bahasa Melayu ini kita bangunkan sebagai satu piawai bahasa untuk melihat kompetensi penutur bahasa Melayu. Objektif umum kerangka standard bahasa Melayu ini ialah untuk menentukan standard kompetensi bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. Untuk melihat tahap pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu, satu tinjauan dilakukan di beberapa lokasi terpilih bagi mendekati sendiri pelbagai kebolehan rakyat Malaysia untuk bertutur bahasa kebangsaan ini. Mereka diajukan pertanyaan secara rawak berdasarkan latar belakang masing-masing. Kepelbagaian etnik yang ada di Kundasang menjadikan penggunaan bahasa di sini menarik untuk didekati. Etnik Dusun merupakan majoriti penduduk utama, diikuti oleh Cina dan bangsa Melayu. Kekerapan penduduk Kundasang menerima kunjungan pelancong dari luar menjadikan bahasa Melayu yang mereka kuasai seiring tahapnya dengan dialek bahasa ibunda mereka. Malaysia ini banyak bangsa dan contohnya di Semenanjung banyak etnik dari Johor sampai Perak. Tapi alhamdulillah kakak dapat faham dan boleh berkomunikasi dengan mereka dari segi dengungnya, dari segi panjang pendek apanya, bunyinya macam mana. Halo, selamat pagi Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh buat, boleh. Nah, saya dari jauh tadi nampak halia kampung ni. Ini halia kampung Ni memang sedap. Dari Kundasang. Tempatan punya. Oh, RM3 dah. Iya. Murah ni. Saya bekerja sebagai malim gunung ni disebabkan oleh peluang pekerjaan daripada banyak agensi ni kurang sikit. Sebelum ni kerja malim gunung ni saya jadikan sebagai part time-nya. Tapi sekarang saya jadikan sebagai satu kerjaya lah. Okey, kerja sebagai malim gunung dia akan berhadapan dengan pelbagai bangsa daripada pelbagai negara lah. Kadang-kadang ada pendaki yang akan datang sini yang tidak tahu berkomunikasi. Itu salah satu daripada cabaran kami lah, betul apa itu halangan daripada berkomunikasi. Kadang-kadang kami juga menggunakan bahasa Melayu di luar negara karena contoh di Korea. Di Korea itu sendiri ramai ejen-ejen di sana yang boleh berbahasa Melayu. Mereka sendiri pun mempelajari bahasa Melayu di Indonesia dan di Malaysia. Selalunya ini dialek ini kalau macam dari Sabah dan orang Sabah bercakap dia pakai dialek dia. Yang standar itu yang untuk seluruh Malaysia itu kita kadang perkuatkan lagi bahasa kita itu bahasa Malaysia supaya bahasa ini akan digunakan pakai dengan mantap. Status laku pekan kecil di pedalaman negeri Sarawak menjadikan Kapit sedikit istimewa untuk didekati. Dihuni oleh etnik Iban dan Kenyah selaku masyarakat majoriti, perbezaan bahasa antara dialek tempatan dengan bahasa Melayu tidak begitu ketara di sini. Penduduk dekat sini, rumah panjang ini sebanyak 47 pintu dan penghuni dia orang diam di sini 300 lebih penghuni lah. Kebanyakan penduduk dekat sini bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja di pejabat, semualah. Banyak juga budak-budak di sini yang sudah graduate sekolah, semua ada. Jadi rumah panjang kami ini di Kapit inilah rumah panjang yang pertama kali dapat homestay. Yang dapat lesen homestay
dari Kementerian Pelancongan. Selalu juga rumah panjang kami diguna oleh pejabat-pejabat daerah Kapit ini mengadakan aktiviti, ceramah, macam lagi lah. Saya berniaga roti canai ini lama dah 20 tahun. Dah 4 generasi dari nenek dulu, mama. Lepas tu kita ni, saya ni cucu dia. Itu dari nenek kita dulu-dulu. Dia resepi dia sendirilah tu. Pertama sekali, apabila saya mula berkhidmat, saya ditempatkan di sesi petang. Jadi saya mengajarkan Bahasa Melayu tingkatan 1. Dan pada masa itu, pelajar baru didedahkan dengan kompeten sastra dan ada lagi setengah yang masih mempunyai bahasa ibunda yang pelat. Jadi kena bawa mereka untuk bersembang ataupun bertutur dari segi sebutan. Kerana ada sebutan bahasa ibunda masing-masing. Bagi saya kan, orang selalu kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi begitulah saya kalau di mana saya diletakkan untuk bertugas, saya akan buat yang sebaik mungkin. Selagi kita masih lagi diberi tanggungjawab, seboleh-bolehnya kita mesti pikul tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita, terutama macam saya ni, anak jati Sarawak, tidak membantu bangsa sendiri, kaum sendiri di negeri sendiri, siapa lagi yang nak buat? Meskipun penduduk Borneo sebati dengan dialek ibunda mereka, ternyata bahasa Melayu tidak berstatus asing di sini. Langkawi si Pulau Legenda. Pulau bersejarah ini turut dinobat sebagai Pulau Pelancongan. Terletak di bahagian utara Malaysia, ada pendapat mengatakan bahawa kedatangan pengunjung yang bertali arus bukan sahaja memakmurkan ekonomi penduduk setempat, tetapi turut mencairkan bahasa Melayu dialek utara mereka. Kerangka standard bahasa Melayu dirangka untuk melihat pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu dalam semua bidang pekerjaan. Saya berharap agar industri pelancongan di Langkawi ini akan terus mengorak langkah ke depan dan terharap ianya dapat menampung keperluan yang dikenaki oleh seluruh negara, kerana pada tahun itu Malaysia berharap dapat mencapai jumlah sasaran sebanyak 36 juta orang pelancong ke Malaysia ini. Sepatutnya kita memartabatkan bahasa Melayu melalui Perlembagaan Negara tahun 1957, iaitu meletakkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi, bahasa yang menjadi satu bahasa perpaduan. Saya selalu menggalakkan pelajar, terutamanya pelajar Cina yang berasal dari sekolah rendah jenis kebangsaan, cuba mempertingkatkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebab dia sebagai bahasa pengantar kita. Dan dengan cara yang boleh mereka lakukan ialah cuba mengadakan perhubungan, interaksi yang baik dengan pelajar-pelajar Melayu di sekolah menengah. Saya sentiasa berusaha ataupun sentiasa memastikan menggunakan bahasa Melayu yang baku dan juga standard. Pengunjung yang datang dari luar Langkawi turut didekati bagi menilai secara terus perbezaan penggunaan bahasa Melayu mereka dengan penduduk tempatan berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu. Kita akan boleh menambahkan suatu perkara yang baru, macam kita tengok ada perubahan Skytrack sebelum ni tak ada, dan kita boleh perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang menarik supaya kita boleh tarik lagi pelancong asing untuk datang ke negara kita. Semua murah. Nak masuk tempat attraction macam ni semua macam murah. Kalau Penang macam tak murah. Ada banyak tempat nak melawat. Pantai tu memang bersih dekat Pulau Langkawi. Memang pulau-pulau dekat Pulau Langkawi dan sekeliling Pulau Langkawi pun macam sangat bersih. Sangat suci. Saya sarankan kalau pelancong luar yang datang ke Langkawi ni, sebab sekarang ni kemudahan memang dah banyak. Contoh dari segi Facebook, kita boleh tengok view. Jadi bila kita tengok view dalam Facebook, teruja tu nak datang tu ada. So bila kita datang sini, wow, memang
apa yang ada dalam Facebook tu sama, lebih indah, boleh tengok dengan mata sendiri. Itu yang paling best. Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, kerangka standard bahasa Melayu ini sememangnya dibangunkan untuk menilai pemerolehan dan penguasaan dalam kalangan rakyat Malaysia dan penutur lain di serata dunia. Ini kerana berdasarkan pemerhatian mereka, penguasaan bahasa ini berbeza mengikut latar belakang dan kerjaya individu itu. Jadi ini yang macam saya katakan tadi, kerangka standard bahasa Melayu ini merupakan satu usaha murni pihak Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahawa bahawa bahasa Melayu itu dapat disetarakan bukan saja di negara kita tapi juga di seluruh dunia. Dan macam saya katakan tadi, kerangka standard bahasa Melayu ini bukan hanya tidak hanya bertumpu kepada bidang pendidikan tetapi juga pada seluruh jenis pekerjaan. Contohnya kalau katakan kita nak membawa masuk pekerja asing, maka sudah tentu ada instrumen ataupun instrumen yang tertentu berdasarkan pada kerangka standard untuk menguji mereka, untuk membolehkan supaya mereka masuk dalam industri kita, mereka terus dapat memahami apa yang diperlukan, apa yang diarahkan kepada mereka dan sebagainya lah. Langkawi ditinggalkan dengan satu kesimpulan. Bahasa Melayu di sini sememangnya dimartabat dengan baik dan penguasaannya oleh penduduk setempat dapat disetarakan melalui KSBM agar status bahasa Melayu tidak tergugat. Pantai Timur Malaysia menjadi destinasi seterusnya. Variasi kegiatan ekonomi di sini menjadi penyebab Kuala Terengganu dipilih untuk diselami dan dikenal pasti pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu penduduknya. Kepelbagaian 5 ciri penutur bahasa Melayu seperti yang disarankan oleh kerangka standard bahasa Melayu membawa kami ke rumah Ketua Nazir, Jumaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Terengganu, Ramli Abdullah setelah beliau pulang dari pejabat. Saya berpandangan dan saya merasai melihat contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia saya rasa berjaya, semakin berjaya menyatukan penggunaan bahasa. Kami sebagai sebahagian daripada warga pendidik dan bertugas sebagai Jemaah Nazir, salah satu yang kami pastikan berlaku semasa pembelajaran dan pengajaran dalam kelas ialah menggunakan bahasa Malaysia yang standard, tidak bercampur dialek negeri. Kami turut meninjau kepelbagaian 5 ciri penutur bahasa Melayu seperti yang disarankan oleh kerangka standard bahasa Melayu dalam kalangan peniaga dan profesional di negeri Terengganu. Saya haraplah generasi muda diberi kesedaran penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Melayu itu bukan suatu bahasa yang dangkal, suatu bahasa yang kecil, sebab bahasa Melayu ini merupakan suatu bahasa yang dituturkan oleh sebahagian besar masyarakat dunia. Tahun 2013 tu saya dah mula-mula berjinak dengan keput lekor ni kerana abang ipar saya, keluarga sebelah isteri saya ialah keluarga pengusaha keput lekor. Jadi saya apabila melihat kejayaan daripada pihak keluarga ipar saya ni, saya fikir benda ni boleh mengubahkan cara hidup saya lah. Jadi saya buatlah kerja mengusaha keput lekor ni sekadar sambilan saja dulu. Nur Arfa ni telah diasaskan oleh kedua ibu bapa saya pada tahun 1980. Jadi pada mulanya syarikat ini dimulakan di belakang rumah lah, secara kecil-kecilan. Dimulakan oleh kedua ibu bapa saya, hanya 2 orang pekerja saja. Jadi mereka menubuhkan syarikat ini. Ibu akan mencanting dan mewarna batik dan ayah saya pula akan merebus dan menyiapkan sehingga boleh dijual. Jadi harapan saya yang paling besar supaya industri batik kita ni setanding dengan industri-industri fashion dan juga tekstil di luar negara lah. Turut didekati di sini ialah pemimpin yang mempunyai ruang untuk memperjuangkan bahasa Melayu.
Kita meneruskan perjuangan memperkasakan pendidikan pelajar-pelajar Melayu. Penggunaan dialek khususnya di Terengganu. Contohnya kita seboleh mungkin untuk menggunakan bahasa yang standard. Pengaruh daripada logat kita digunakan juga dalam kita berbahasa. Saya tidak nampak penggunaan logat ataupun dialek ini boleh mengganggu ataupun menyebabkan kefahaman masyarakat umum untuk memahami satu bahasa. 4 daerah pelbagai ragam dan gaya. Namun, isi cerita tetap sama. Betapa bahasa memainkan peranan paling utama dalam membolehkan komunikasi sesama manusia. Lebih bererti apabila dirindungi, bahasa itu indah dalam memperagakan adab dan tata susila. Daripada bahasa, nak mencipta, ada banyak. Nak menyampaikan hasrat. Cuba kita tengok ya, orang dulu. Dia nak marah orang, dia tak marah terus macam tu tau. Tapi dengan bahasa-bahasa berlapiknya, dia marah. Kalau orang berbahasa dengan baik, kita dah boleh nilai dah orang tu bagaimana. Dari perspektif dunia, Malaysia sememangnya sebuah negara lahirnya bahasa Melayu. Namun ini perlu disusuli dengan pendekatan seterusnya. Bagaimana mahu memastikan generasi muda Malaysia yang dicabar kegawatan bahasa hari ini kembali menekuni dan mendaulatkan bahasa Melayu dengan taat. Kerangka standard bahasa Melayu itu sesuatu yang berada pada landasan yang betul. Cintailah bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi di sini tidak akan Melayu hilang di dunia dan tidak akan bahasa itu sendiri hilang di dunia. Saya kata sayangilah bahasa itu. Pendidikan merupakan jalan terbaik, menjadi satu amanah bagi semua lapisan masyarakat di negara ini untuk memartabatkan bahasa nian indah ini selaras dengan kedudukannya dalam perlembagaan sebuah negara berdaulat. Tanggungjawab ini bukan terletak di bahu kerajaan sahaja. Bahasa Melayu bukan sekadar untuk berkomunikasi. Bahasa Melayu bukan untuk diagungkan secara retorik sahaja. Ini lambang keluhuran jiwa sebuah bangsa yang cekal meredah gelombang peredaran zaman. Di zaman moden ini, bahasa Melayu ialah lambang bangsa Malaysia yang bersatu, memacu negara ke persada dunia. Seperti yang telah dinyatakan, kerangka standard bahasa Melayu berfungsi untuk menyetarakan pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu berdasarkan 5 ciri penutur, iaitu orang awam, warga asing, pendidikan, profesional dan malim bahasa. Disebabkan itu, maka tepatlah usaha Kementerian Pendidikan Malaysia membangunkan KSBM itu untuk memperkenalkan satu gagasan dalam menyeragamkan bahasa Melayu di peringkat dunia. Inilah peranan kerangka standard bahasa Melayu. Kakang, benda apa yang terdapat itu? Iya, Amas.